Assalamualaikum, 大家好, nama saya Xiaowei dan kami kumpulan Keluarga Diraja akan mengadakan pembentangan tentang tarian tradisional Melayu. Tarian-tarian Melayu yang akan dibentang oleh ahli kumpulan saya adalah seperti tarian terinai, masri kerincing, tarian dabus, tarian piring, kuda kepang, dan cinta sayang. Hai, tarian seterusnya adalah tarian dabus. Tarian dabus adalah seni tarian yang dikenali di negeri Perak sejak hampir 300 tahun yang lalu. Tarian tersebut bertapak di 3 tempat, yaitu Kampung Tanjung Bira yang terletak di Bagan Dato', Pulau Tiga di Perak Tengah, dan Kampung Pasir Panjang di Setiawat. Pada mulanya, tarian dabus tidak begitu dikenali, tetapi semakin lama ia mendapat tempat dalam kalangan orang Melayu dan masih berkembang di daerah berbudayaan Melayu. Hal ini kerana tariannya lembut tetapi ada sifat pahlawan. Oleh itu, penari dabus akan menuntut kecerdasan, ketangkasan, keperiaan dan keceriaan semasa menari. Bukan itu sahaja, tarian itu juga merupakan gabungan 3 jenis kesenian tradisi, yaitu muzik, nyanyian, dan tarian yang menunjukkan tentang kebolehan serta keberanian penari. Semasa menari, sejenis besi tajam dipanggil anak dabus akan digunakan untuk memperlihatkan keistimewaan tarian ini. Yang asalnya juga akan menggunakan beberapa senjata tajam yang lain untuk mempamerkan kehebatan permainan dabus. Pada kemuncak persembahan, penari akan mencucuk anak dabus yang dipegang ke lengan mereka. Selepas itu, lukanya akan dijampi dan dicuci dengan air penawar. Dalam persembahan tersebut, beberapa alat muzik akan digunakan. Contohnya alat gong, gendang serta rebana. Alat-alat tersebut dipercayai dapat menjamin keselamatan para penari dengan mengiringi mereka. Selain itu, kumpulan dabus asalnya terdiri daripada lebih kurang 22 orang termasuk pemain alat muzik dan penari. Dalam kumpulan ini, terdapat seorang ketua dipanggil khalifah. Tugasnya adalah untuk memelihara keselamatan pemain daripada sebarang gangguan. Mengenai pakaian, ketua pasukan akan menentukan warna dan jenis pilihan pakaian ahlinya. Tetapi lazimnya, kanak-kanak akan memakai pakaian Melayu berwarna hijau pucuk pisang, manakala penari dewasa akan memakai pakaian Melayu yang lengkap dan berwarna hitam yang melambangkan kepahlawanan. Hai semua, nama saya Lim Zhen Feng. Saya akan memperkenalkan sesuatu tarian dari dahulu, yaitu tarian terinai. Tarian terinai juga dikenalkan sebagai tarian inai. Tarian ini berasal dari Perlis, Malaysia. Ini adalah tarian rakyat dan telah menjadi peninggalan dari dulu. Tarian ini adalah tarian pengadilan yang dipersembahkan semasa upacara berkatan anak-anak kenamaan istana. Ia dipersembahkan kepada anak-anak ini ketika mereka hendak disunat dan duduk di pelamin. Tarian terinai selalu disertai oleh serunai, sepasang kandang berwajah lembut dan 2 gong. Itu yang digambar. Selain itu, terinai juga disertai dengan rentak unik iaitu gendang terinai dalam 3 lagu, iaitu Temang, Welo, Selong dan Inang. Untuk melakukan terinai, badan fleksibel akan diperlukan kerana tarian ini mengandungi tindakan yang sukar, iaitu merangkumi lenturan dan berjalanan ke piting ke belakang akan diperlukan. Tarian dari dahulu, tarian ini biasanya dipersembahkan semasa perayaan diraja di istana, tetapi pada masa ini, tarian kebanyakannya dipersembahkan semasa majlis perkahwinan yang ada di gambar. Terima kasih. Hai Ashraf. Hai Tina. Hai korang, hari ini saya dan Ashraf akan menyampaikan fakta-fakta yang menarik tentang tarian piring. Ashraf, apakah tarian piring? Tarian piring merupakan sebuah seni tarian kebudayaan orang Minangkabau. Tarian ini secara tradisional berasal dari Solo, bahagian barat Pulau Sumatera yang merangkumi Indonesia moden. Namun, ia kini didapati di luar kawasan tersebut dalam kalangan penduduk masyarakat di Negeri Sembilan di Malaysia. Tetapi bagaimanakah tarian ini dilakukan? Tarian ini dilakukan di mana penari mememang piring di telapak tangan mereka diiringi lagu. Pergerakan ini menyerupai perubatan para petani semasa bercukup tanam dan menuai yang dimalakkan oleh masyarakat Minangkabau.
Tidak lupa juga, kadang-kadang piring-piring itu akan dilompat ke udara ataupun dihempas ke tanah seperti yang berada di dalam gambar dan dipijak oleh penari-penari tersebut tanpa rasa takut. Malah, pemijakan sebegini tidak melukakan penari lalu menambahkan rasa takjub dan gerun dalam kalangan penonton. Dan ia juga akan memberikan kejutan yang hangat dalam tarian ini. Tetapi apakah asal-usul tarian ini, Athena? Pada awalnya, tarian ini merupakan ritual ucapan rasa syukur masyarakat setempat kepada dewa-dewa setelah mendapatkan hasil tanaman yang melimpah ruah. Ritual dilakukan dengan membawa sajian dalam bentuk makanan yang diletakkan di dalam piring sembari sambil melangkah dengan gerakan yang dinamis. Ashraf, apakah alat muzik yang digunakan dalam tarian ini? Alat muzik yang biasa digunakan sebagai tarian piring adalah muzik tembah yang terdiri daripada entembong atau gendang panjang, telampung dan juga salung. Para penari, wanita di dalam gambar ini memakai pentutup kepala yang dibuat dari bahan kain songit yang bentuknya hampir sama seperti tanduk. Nama dari pentutup kepala tersebut adalah tikuluat tanduk belapak. Selain pentutup kepala, penari juga memakai kalung rambai dan gadang serta anting-anting atau subang. Terima kasih. Itu saja dari kami hari ini. Terima kasih. Sejahtera semua, nama saya Whitney. Hari ini saya ingin membentangkan tentang tarian cinta sayang. Tarian cinta sayang merupakan tarian tradisional Melayu yang berasal dari negeri Kedah, Malaysia. Tarian ini biasanya dipersembahkan semasa majlis perkahwinan atau pada masa lapang selepas musim menuai padi. Selain itu, tarian cinta sayang berasal dari satu tarian asli yang bernama Zikir Rahmat dan ditarikan oleh nelayan-nelayan di negeri pantai barat Malaysia. Tarian ini masih mengekalkan budaya adat Melayu dengan mengenakan pakaian tradisional, bersopan santun dan lemah lembut. Bukan itu sahaja, tarian ini menggambarkan suasana keluarga nelayan yang mengucapkan selamat berlayar kepada para nelayan dan berdoa untuk keselamatan mereka serta agar memperoleh rezeki yang banyak. Nyanyian cinta sayang berkisarkan tema cinta romantik dan nyanyikan dalam sukuan rangkap berjalin dengan panduan suara mengulangi kata-kata cinta sayang atau cinta romantis. Terusnya disambungkan dengan alat-alat muzik yang digunakan dalam tarian cinta sayang iaitu rebana dan gendang. Akhir sekali adalah tentang tarian dan pakaian cinta sayang. Tarian cinta sayang ini ditari dengan hanya pusingkan tangan dan biasanya ditari dengan berpasang-pasangan iaitu lelaki dan wanita. Penari-penari lelaki memakai baju Melayu yang lengkap dengan songkok dan kain songket. Manakala penari-penari wanita pula memakai baju kebaya labu dan selendang panjang disangkut di bahu. Hai, nama saya Simran. Pernahkah saudara dan saudari dengar tentang tarian kuda kepang? Kuda kepang dikaitkan dengan warisan budaya orang Jawa, Indonesia. Tarian tradisi ini diperkenalkan oleh Wali Songo pada abad ke-15 dan ke-16 yang berperanankan untuk menyebarkan agama Islam di Kepulauan Jawa. Kuda kepang pada mulanya menggambarkan kisah perang suci agama Islam. Pengenalan kuda kepang di Malaysia pula berlaku pada abad ke-20 apabila orang Jawa memasuki tanah Melayu melalui negeri hujung selatan Semenanjung, iaitu Johor untuk menyebarkan agama Islam. Lazimnya kuda kepang dipersembahkan di majlis-majlis keramaian sempena penyambutan orang kenamaan, perkahwinan dan hari perayaan. Jom kita lihat peralatan muzik yang digunakan di semasa tarian ini. Alat muzik gamelan seperti gendang ibu, gendang anak, gong, sarung, kenong dan angklung digunakan untuk menaikkan semangat pemujaan. Seterusnya, gambar ini memaparkan suasana tarian kuda kepang. Tarian ini menggunakan patung anyaman diselami libasan simeti ke tanah dan membentuk seekor kuda tanpa kaki. Tarian kuda kepang ini mempunyai 4 watak yang berbeza. 2 penari memakai kostum harimau dan 3 daripadanya pula memakai topeng yang memegang watak tertentu seperti putera dan pelawak. 7 dan ke atas peserta menari mengikut rentak muzik menghayunkan patung kuda ke kiri dan ke kanan. Seperti menunggannya cukup menjadikan penonton khayal menyaksikannya. Persembahan kuda kepang sebenarnya mempunyai wajah baru daripada yang tradisional untuk membuangkan amalan pemujaan
serta kerasukan yang berunsur khurafat dan syirik. Pembasuaian dilakukan untuk menjadikan persembahan itu indah walaupun tidak lagi mendebarkan supaya selaras dengan ajaran agama Islam. Sekian sahaja pembentangan saya. Terima kasih. Masri Kerincing adalah tarian berdasarkan muzik beriramu yaitu Masri. Masri Kerincing berasal dari Timur Tengah Arab. Temponya agak lagu dan lirik lagu lazimnya mengenai cinta dan tradisi maupun berunsur keagamaan, seperti memuji kebesaran Allah. Lagu-lagu Masri boleh dinyanyikan secara solo atau berpasangan. Jika berpasangan, penyanyi akan menjual beli pantun yang bersifat mengusik atau mengejek antara satu sama lain. Rentak Masri juga dimainkan di toko tambah lagi bunyiannya untuk mencantikkan lagi muzik ini. Tarian ini biasanya dipersembahkan oleh para penari perempuan. Ada kalanya, para penari akan menari sambil memegang kerincing dan membunyikannya. Masri ini dipanggil Masri Kerincing. Penari-penari membawa alat hadrah, yaitu sejenis alat seperti kompang yang saiznya lebih kecil dan mempunyai kepingan logam di bahagian tepinya yang mengeluarkan bunyi yang lunak setiap kali ia dipalu dan digoncangkan. Tarian ini juga memperlihatkan kecekapan penari-penari menggunakan hadrah tersebut. Tarian ini boleh ditarikan berpasangan. Penari-penari terdiri dari 4 penari lelaki dan 4 penari wanita. Tarian ini dilakukan secara khas seperti pesta, tetapi sekarang ia dilakukan pada persembahan tarian juga beberapa acara khas. Ini adalah pakaian dipakai semasa tarian Masri Kerincing. Menarikkan fakta-fakta yang mereka kongsikan tadi, kita dapat tahu tentang asal-usul, latar belakang, busana dan juga alat-alat muzik yang mengiringi tarian-tarian tersebut. Sebenarnya di Malaysia ada banyak lagi tarian tradisional Melayu. Kita sebagai generasi muda ini perlulah memelihara, mengamalkan dan mempelajari tarian-tarian tradisional kita. Terima kasih.